tu aku ada tengok seorang brother ni, dia try mic dia letak dekat pen macam menarik, so aku nak try juga ah. Kejap. Macam ni okey. Preview. Okay, alright. Assalamualaikum. Hari ni aku tak ada nak set up apa. Mic pun aku pegang macam ni dah malas lah. Lepas tu bateri pun nak habis, hari pun dah hujan. Kita pergi dengan cara ringkas je lah nak sembang pasal Malaysia ni. Aku record ni pagi game semalam lah. Game semalam Malaysia lawan Vietnam. Malaysia kalah 2-1 yang di mana bagi aku sangat-sangat tak berpuas hati lah. Sebelum kita nak pergi kepada game, actually pagi tu aku adalah tengok phone. Tengok ada satu berita yang di mana ayah Tan Chee Ho meninggal dunia. So aku dengan berendah diri yang merakamkan ucapan takziah lah kepada seluruh keluarga Tan Chee Ho. And yelah, macam kita tahu, satu Malaysia ni mengharapkan kemenangan pada pagi tu tau. Tapi pagi sebelum game tu dia punya ayah meninggal pula. Kalau kau jadi coach, macam mana perasaan kau at that time? Malam ni kau nak perform ni, kau nak turun game, tapi pagi tu ada something yang boleh dikatakan boleh ubah kau punya perasaan. Kalau aku jadi dia, Okay, aku nak masuk kepada line up dulu. Sebelum tu aku nak shout out kepada channel Sorak Media Actually Kai, kalau Kai tengok ni, aku minta maaf Kai. Actually aku kena shout out dia 2 video yang lepas, tapi aku terlupa. So video ni baru aku nak shout out dia. Korang kena subscribe channel Sorak Media. Selalu borak pasal bola-bola tempatan. So siapa-siapa yang berminat untuk nak tahu perkembangan Liga Malaysia dan juga pasukan Malaysia, korang kena subscribe channel Sorak Media. Sampai aku pun memang aku follow dia punya setiap video nak tahu perkembangan Liga Super kita macam mana. Okay, back to Harimau Malaya, yang di mana at that time bagi aku, first kali aku nak tengok line up dulu. Tan Chee Ho telah tukar kita punya 3 orang midfielder. Yang first kali adalah Syafiq Ahmad, Berdegan dan juga Syamil Kuti. Yang aku tahu macam sebelum ni lah, dia letak Azam Aziz as a defensive dan dia tukar Syamil Kuti as a defensive. Bagi aku sukalah dengan midfielder yang dia letakkan lawan Vietnam pada malam ni. First kali Syafiq Ahmad, kita tahu dia punya pressing rate, dia punya work rate dia yang tinggi, dia pun ada speed dan juga dia adalah nak potong kerja-kerja midfield Vietnam ni. Nak hujan pula, baik aku cepat. So bagi aku suka Syafiq Ahmad. Walaupun tahun 2019 dia diletakkan as a striker, tapi itulah kita punya striker sekarang letak di Paula. Aku macam tak setuju juga. Aku nak Syafiq tu letak as a striker balik. Second, Berdegan, yang kita tahu kita ada completely box to box player, tapi walaupun season ni dia dalam Selangor tak beberapa perform sangat, bagi aku so far okey lah. Ada juga orang lain komen pasal dia, bukan setakat orang lain. KMJ pun ada cakap pasal dia yang dia kurang perform macam mana dia perform season-season sebelum ni. And then Syamil Kuti Abah, kita tahu dia ada good control ball, cuma itulah mungkin terlalu banyak back passes kot. Dan juga personal bagi aku, dia kurang dari segi nak change side. Mungkin kita dah tak boleh main di sebelah kiri, nak tukar kepada sebelah kanan, dia tak ada crossing change side tu. Macam kalau favourite aku Badrul Bakhtiar lah. Dekat Kedah, Badrul yang suka change side kiri ke kanan game. At that time season yang dia main center midfield dulu lah. Sekarang dia dah main tepi. So game tu aku nak kata teruk tak ada, sebab possession pun memang Malaysia yang pegang. Cuma dari segi finishing lah, di Paula tu kurang lah. Dia kurang, tak tahu lah kenapa. Aku nak judge dia lebih pun, kita bukannya pakar dalam bola sepak kan. Apa yang kau tak puas hati pasal di Paula, kau pun komen dekat bawah. Kita nak tengok apa yang kau tak puas hati, apa yang aku tak puas hati. If let's say game tu aku jadi Tan Chee Ho, aku nak tak Syafiq Ahmad dekat depan, aku nak masukkan Nazmi Faiz as a first 11. Nak cakap pasal Nazmi Faiz pula, dan juga lagi 2 player-player muda yang dimasukkan ke second half. Aku suka dia orang punya dari segi gameplay. Nazmin Faiz, Akia Rashid, Arif Aiman. Yelah, mungkin maybe diorang ni tak diberikan peluang dan juga minit permainan, so diorang memanglah tak ada experience kan. And aku rasa, dan juga aku berharap lah sangat nanti kalau lawan Thailand nanti, Akia Rashid dan juga Arif Aiman dan juga Nazmin Faiz try letak diorang as a first 11. Tapi yelah, masalah sekarang ni aku Syakir Zawi, aku bukan Tan Chee Ho. Kau jangan nak macam-macam aku. So apa lagi gol sebiji yang Malaysia dapat tu dari sepakan penalti gol helmet Di Paula. Actually bukannya Di Paula tu yang dapat tugasan untuk nak ambil sepakan penalti tu. Orang lain aku perasan. Diongko tak silap. And then Diongko dah pegang bola tu, Di Paula pergi ambil bola tu daripada Diongko, dia yang ambil penalti. Kau tengok dia punya ambil anjak daripada sepak penalti tu, daripada Shah Alam pergi ke Seremban, kau tahu. Punyalah jauh. Ya ampun, aku cakap dia nak sepak penalti ke nak sepak bola rugby ni kan. Tapi lepas pada gol penalti yang dia sepak tu, kau tengok dia punya celebration. Dia punya celebration tu, dia punya lagi laju daripada dia punya lari nak pergi press bola. Aku dah macam, ui, kau main seronok kau celebrate Tapi kalau kau nak press bola, hampir
Adakah di Paula improve dari segi pressing game sebelum ni dan juga game Vietnam malam tadi? Bagi aku ada sikit tapi tak banyak. Ada juga bola-bola yang dia dah terlepas, yang dia dah miss, dan still juga dia biar macam tu je. Dia bagi midfield lain yang pergi press. Aku rasa player-player tempatan kita lagi bagus lah. Kalau Syafiq Ahmad tu, kalau kata dia hilang bola, dia kejar balik bola yang dia hilang tu. So aku agak sedikit kecewa lah di Paula diturunkan first 11. Yalah, macam kita tahulah, The Raid Malaysia ni still lagi positif nak bagi dia peluang kedua. Tapi ni dah peluang kedua pun dah dibagi. Kalau nak kata setakat dia sepak penalti tu, aku rasa kalau aku jadi tajur, aku tak letak kot lepas ni di Paula as a first 11. And then satu lagi, aku pun setuju kak kenapa Liridon tak letakkan first 11. Macam kita tahulah, dia pun ada je kak ciri-ciri dia punya keberatan untuk nak pergi press tu. Untuk gol Vietnam pula, yang first kali aku tak salahkan siapa-siapa. Mungkin situasi yang kelang kabut depan gol and then diorang boleh dapat gol. Cuma aku tak puas hati dengan gol kedua Vietnam yang penalti tu kan. Kalau kau tanya aku adakah itu diving? Yes, aku cakap itu memang diving. And ini personal bagi aku aku tak nampak yang Bredegan dia ada touch opponent. Tetapi kalau kata ada, aku rasa player Vietnam tu dia rasa ada sentuhan daripada Bredegan, tetapi dia diving kemudiannya tu. Maksudnya selepas tu dia dah menapak tau kaki dia. And then bila kau dah menapak kaki kau, maksudnya kau dah stable lah. Maksudnya lepas tu kau boleh lah pergi diving tu, tahu-tahu dah dapat penalti. Aku dah macam, aduh, kita baru nak semangat balik. Kalau boleh nak cari gol kemenangan, kalau tak jumpa gol kemenangan pun at least seri lah dalam game tu. Mamat yang diving tu pun okey lah, bukan diving lah, kena tackle lah. Lepas dia kena tackle tu, dia jatuh, dia bangun, dia berseronok gila aku tahu. Vietnam dapat penalti. So maksudnya kalau dia orang seronok dapat penalti, maksudnya dia orang bukannya power sangat pun kan, menang pun dengan penalti. Dah boleh lah datang unsur-unsur kegeraman aku nak maki-makian ni. Jangan sampai aku maki cukup lah. And then apa lagi, kalau dia cakap Malaysia teruk game tu, tak, Malaysia tak teruk. Aku suka dari segi control ball dan juga improvement, dari segi improvement beberapa player dari segi diorang punya control ball. Matt Davis pun solid dekat bahagian kanan, Corbin Ong solid bahagian kiri. Centre back pairing Aidil dan juga Dion Kul, aku sangat suka. Dion Kul sangat relax. Cuma itulah bahagian finishing lah, kita still lagi tak jumpa finishing macam striker-striker kita yang sebelum ni lah. Itulah aku cakap, kalau boleh, kalau kata aku Tan Cheng Ho, aku nak tak Syafiq Ahmad, kau tengok yang lawan Indon dulu, yang lawan UAE dulu tahun 2019, yang main dekat Bukit Jalil dulu tu. At least kalau kata tak dapat bola dekat kaki, Syafiq Ahmad tu dia power menanduk kau tahu. At least boleh lah pakai kepala dia walaupun tak dapat pakai kaki dia. And then lagi satu, aku nak shout out juga kepada Bootsmania TV. Actually aku buat review kasut dekat sana. Nampak ada kasut belakang ni, juga ada bola. Jemput subscribe. Aku rasa itu saja kot. Kalau nak lain video aku lain, kau dah tengok link dekat atas ni. Jangan lupa subscribe Sorak Media, subscribe Bootsmania TV, subscribe Syakir Zawi. Satu lagi, aku punya Facebook gaming page. Siapa-siapa yang suka game tu, jemput ke Facebook gaming page aku. Aku live main PES sambil kita borak santai. Okay, jangan lupa subscribe. Bye bye.